Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kita kitab hadis 40, yang mana pada malam ni kita masuk kepada hadis nombor 10. Seingat saya, okey dah. Hadis nombor 10, iaitu baik dan halal syarat penerimaan. Hadis ni menarik lah, perbincangan yang menarik. Semua hadis menarik, jadi malam ni perbincangan pun menarik juga tentang hadis ini. InsyaAllah kita akan habiskan mudah-mudahan malam ni jugalah hadis ke-10 ni, insyaAllah. Baik. Saya baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Baik tuan-tuan, hadis ni menceritakan Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang penerimaan sesuatu doa. Dia ada beberapa kriteria yang dibincangkan dalam hadis ini. Antara yang terbesarnya adalah tentang bagaimana doa itu diterima dan terhalang. Yang kita baca masuk dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda. Yang Nabi kata, Inna Allah Ta'ala tayyib. Allah itu tayyib. Tayyib ni maknanya apa? Tayyib ni maknanya baik, bersih, suci. Maka dapatlah kita tahu daripada hadis ini, tayyib adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Tayyib adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Ya, Allah Ta'ala tayyib. Allah itu baik, bersih, suci. La yaqbalu illa tayyiba. Dan bila mana Allah itu baik, bersih, suci ini, Allah tak terima melainkan yang datang kepada Allah itu yang baik, yang bersih, yang suci. Ya. Kemudian kata Nabi lagi, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Nabi beritahu kat kita, Nabi kata kepada para sahabat, apa yang Allah suruh kita buat itu benda yang samalah Allah suruh Nabi buat. Ini mengajarkan kepada kita tentang sunnah. Tentang sunnah. Meskipun adalah sunnah yang khususiat kepada Nabi SAW, ada, tapi tak banyak kan tentang pernikahan dan sebagainya itu. Tapi kebanyakannya itu, apa yang Allah suruh kepada Nabi, begitulah Allah suruh kita. Kemudian tuan-tuan dapat tengok dalam hadis ni, bagaimana perjalanan hadis ni. Masa Nabi cerita kat para sahabat, kan Nabi kata, apa yang Allah suruh hampa buat itu, begitulah Allah suruh Nabi buat. Apa kata Nabi dalam hadis ni? Nabi kata apa? Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihan. Nabi sebut ayat Quran. Nabi sebut ayat Quran surah Mukminun ayat 15. Wahai para rasul, makanlah apa yang baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Kemudian Nabi sebut satu lagi ayat Quran surah Al-Baqarah. Kata Nabi apa? Kata Allah, Nabi quote, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Apa maknanya ni tuan-tuan? Maknanya Nabi mengeluarkan dalil. Bila Nabi bagi tahu kepada para sahabat, wahai para sahabat ni ataupun wahai kita semua ni, apa yang disuruh kepada kamu sebenarnya dengan rasa terbeban, aku pun kena yang sama. Apa yang syariat yang datang kepada kamu, taklif itu, aku juga kena benda yang sama. Kemudian Nabi baca ayat Quran. Tentang Allah memberitahu kepada para rasul, makanlah makanan yang baik, buatlah amalan-amalan yang soleh. Kemudian Nabi bacakan ayat yang lain pula, beritahu wahai orang beriman, sebut ayat ni,
Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makalah apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Maknanya di dalam Nabi menyampaikan itu, Nabi bawakan bersamanya hujah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi itu tuan-tuan. Patut apa yang Nabi cakap tu dah dalil dah. Apa yang Nabi cakap itu dah sumber dah. Tapi Nabi bawakan lagi nak bagi kuat, bagi tahu kepada kita tentang kelebihan menjaga tayyib ini. Malam ni perkataan tayyib ini sangat penting. Habis Nabi cerita ayat Quran itu, summa zakara rajula. Kemudian Nabi menceritakan tentang rajul, seorang lelaki. Dia rajula kan. Kita ada baris tak ada masalah lah. Kalau setengah kita tak ada baris itu, dia takut dia baca rajulu. Kan? Summa zakara rajulu bermaksud lelaki, seorang lelaki menyatakan. Tapi summa zakara rajula bermaksud Nabi menceritakan tentang seorang lelaki itu. Dia maf'ul, dia mansub bi fathah sebab tu rajula. Ya, jadi maksudnya apa? Nabi summa zakara rajula. Kemudian lepas Nabi baca ayat Quran itu, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki. Ar-rajulun ini siapa dia? Dia ni yutilus safar. Dia ni sedang berada dalam permusafiran yang panjang. Bukan kata bermusafir saja, tapi italus safar. Maksudnya dia permusafiran yang panjang. Ash'asa aghbar. Yamudu yadaihi ila sama. Sampai rambut dia pun jadi berdebu. Kemudian dia dalam keadaan yang kusut masai. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah dan menyebut ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Meminta bantuan daripada Allah, meminta pertolongan daripada Allah. Kemudian kata Nabi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, tetapi makanannya itu haram, minumannya selama ini itu pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya daripada sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan ataupun pertumbuhan dia itu dalam keadaan daripada sumber-sumber yang haram. Fa anna yustajabulah, macam mana nak mustajab doa dia itu? Nabi cerita lagu tu. Jadi dalam konteks ini kita faham benda-benda yang haram itu menghalang daripada termustajabnya doa. Dia ada dua konteks hadis ini. Baik, kita tengok. Baik. Yang pertamanya bila dikatakan Inna Allah Ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, suci, bersih, dan Allah tak terima melainkan yang baik, bersih dan suci belaka. Dan suci sahaja. Baik. Dalam konteks ini tuan-tuan, kita dapat melihat ada dua benda. Yang pertamanya, bila sebut tentang tayyib, antara yang tayyib itu termasuklah amal yang soleh dan perkataan yang baik. Dan dalam ini Syekh Mustafa Bura dia streskan tentang perkataan yang baik itu yang penting. Tentang kalimatun tayyibah. Sebab nak pergi pada perkataan tayyib itu. Bagaimana sesebuah amalan itu bila dia diiringi dengan perkataan yang baik, maka amalan itu akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diterima oleh Allah. Tetapi walaupun sesebuah amalan itu baik diiringi dengan kalimat-kalimat yang qabih, yang buruk, maka dia la yaqbalu illa tayyib. Allah tak terima melainkan yang baik belaka. Syekh Mustafa Bura bawakan kepada kita dalam ni satu dalil. Daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah. Allah sebut dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah. Permisalan kepada sesuatu kalimat-kalimat yang baik seperti ka syajaratin tayyibah, seperti tumbuhan, pokok-pokok yang baik. Wa masalu kalimatin khabisah ka syajaratin khabisah. Dan perumpamaan bagi perkataan-perkataan yang buruk adalah seumpama pokok-pokok yang buruk. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah datangkan perumpamaan kepada kita, satu perumpamaan yang cukup menarik. Kata Allah, ucapan yang baik, kalimat yang baik itu umpama pokok yang baik. Kenapa? Sifatnya pokok itu bila dia baik, dia besar, dia rendang, dia subur, dia itu dapat memberi teduhan kepada orang. Dia menghilangkan orang daripada kepanasan. Orang dapat tumpang di bawahnya. Orang dapat ambil oksigen daripada dia. Kalau keluar pula pucuk-pucuk yang elok boleh ambil buah ulam. Keluar pula buah-buahan boleh ambil makan, jadi sumber makanan dan kesihatan kepada dia. Kita baru sembang tentang kesihatan tadi tu. Saya buat dah ECG tu, tahun lepas. Tapi lari sikit. Doktor tengok-tengok kan. Dia tengok result saya, dia kata, cik pergi duduk luar Ustaz. Allah, saya duduk kat luar terketak habis ni. Pucat habis ni. Tuan-tuan jangan takut pula lagi. Pucat habis ni.
Saya kan saya ada gastrik dengan anxiety tu. Jadi saya memang panik kan. Jadi bila saya pergi klinik, doktor suruh check ECG lah. Check ECG memang terang-terang dia mencanak lah kan. Doktor duduk giling kepala, dah suruh pergi dulu. Doktor pun pandai seko. Kita duduk kat luar ni susah hati lah. Saya pergi dengan anak isteri. Anak saya duduk pergi balik depan saya. Masa tu saya duduk tunggu keluar. Tengok anak ni tuan-tuan, dan jadi drama masa depan tu. Teriak. Lintik pun tu. Ish, sial lah kat hampa. Cuci nak jadi anak yatim dah. Teringat gitu. Mana tak lepas. Susah hati lah. Sampai saya jadi tak tahan, jadi lagu mana tak tahu. Bila kita tak boleh kontrol, jadi lagu tu tuan-tuan. Minta ayak minum semua, baru doktor panggil masuk. Bila doktor panggil masuk, doktor kata, cik takut ke? Kata saya panik, saya dah panik kata. Itulah nampak range dia tinggi, tapi sebenarnya walaupun tinggi dia masih lagi dalam range. Dia panggil apa? Sinus dia masih dalam range tu. Walaupun tinggi, bermaksud kalau tinggi pun masih lagi dalam range. Bermaksud kalau cik tak panik ni tak tinggi pun. So cik normal, dia kata tu. Betul ke? Saya kata doktor jangan gempak saya. Betul. Doktor abang sungguh-sungguh saya boleh terima lah, saya kata tu. Dia kata kalau sakit sungguh takkan saya nak biar. Saya buat surat dah pergi hospital, dia kata. Tak apa, jangan risau. Sampai sekarang saya pegang lah. Nak pergi buat pula mungkin tahun depan pula kot. Kan? Teranah. Tapi betul tuan-tuan. Buat. Buat untuk kita tahu tahap kesihatan kita kan. Jantung kita ni. Baik, tak apa. Kembali kepada pokok tadi tu. Dan bila pokok ucapan yang buruk, umpama pokok yang buruk, dia tak dapat beri teduhan kepada orang satunya. Yang kedua, dia boleh membahayakan orang lalu dia boleh timpa. Kalau dia ada buah-buahan pun orang makan boleh jadi racun dan sebagainya, mungkin rosak dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang baik tu tak mampu mendatangkan kebaikan kepada orang, bahkan boleh menyusahkan orang lagi. Dunia melihatnya tuan-tuan, bagaimana hari ini kita dapat melihat orang-orang yang dengan ucapan yang baik, memberikan nasihat dengan penuh hikmah, bagaimana orang menerimanya. Setengah orang kadang-kadang dia bercakap benda yang betul, dan kadang-kadang bila ucapan-ucapan yang kasar, yang penuh dengan makian dan herdikan, orang tak boleh terima kadang-kadang, dan dia tak dapat memayungi semua orang. Mungkin setengah orang boleh terima, setengah orang tak boleh terima. Dan kadang-kadang orang katakan dia itu nampak je mulut kasar itu tapi hati baik. Saya susah nak terima benda tu. Sebab kalimat-kalimat yang baik itu kata Allah, dia umpama teduhan, pokok yang subur. Tapi kalimat-kalimat dia kasar ni bukan maksud kasar tak apa. Ni qabih ni buruk, dia cercah. Kalau kasar tinggi suara deras sikit itu tak apa tuan-tuan. Jangan duk bayang ustaz mana-mana pula lagi. Saya pula kena masalah dengan depa. Bukan bermaksud saya tinggi suara, tak. Maksudnya qabih ni ucapan yang buruk. Kalau dia nak nasihat orang pun, kalau setengah orang kalau kita nasihat, jomlah semayang kita. Kalau mai kat dia nak jadi apa tak semayang ni apa ni neraka apa dia lagu tu. Dia ucapan yang buruk yang nak nasihat orang ni, nasihat bagi orang lagi jauh. Bagi lagi sakit hati. Itu kan dalam bab konteks kuliah dan ceramah lah. Dalam konteks kejiranan pun begitu. Benda kadang boleh cakap elok, kita cakap bagi kasar. Kadang-kadang jiran parking depan rumah ke apa, kita boleh je abang elok. Kak tolong Ustaz ubah kereta Ustaz, saya nak menantu nak balik. Selesai. Dah kita pergi tulis di WhatsApp status. Macam dia seorang ada kereta apa ni tak fikir ke tanah orang. Dia buat lagu tu, maka benda yang kecil jadi besar. Kadang-kadang berapa banyak benda kita boleh selesaikan dengan sekali habaq, selesai. Tak simpan lama-lama, tak saling menyindir, akhirnya menyebabkan hubungan jadi rosak. Saya minta maaf. Benda ni tuan-tuan, minta maaf ni saya simpan lama dah tapi saya sebut juga lah. Kadang-kadang asatizah sendiri pula ni rakam pun tak apa, bagus nak pergi dengar bila. Bergaduh lebih pada orang awam. Kalau betul dalam kalangan hampa ni ada perbezaan, ada perbalahan, ada tak setuju, hamba direct. Ataupun kalau nak tegur direct. Kalau tak mau tegur secara PM pun, nak tegur depan-depan pun tak apalah, bagi tahu cara elok. Dia salah, saya tak setuju dengan dia, sekian cara salah, sekian dalil ni macam ni. Tak payah pergi perli, gawang gelak-gelak, tag hang aku, mention hang aku. Ni akhlak apa? Kita duk ajak orang suruh buat akhlak baik-baik, buat beramal elok, berhubungan dengan orang cara elok. Kita sendiri dalam media sosial kita buat perangai macam tu ni. Tengok ni, kamera ustaz. Bukan hak tua-tua ni, hak muda pada saya ni. Suruh ni kata, kalau tua saya tak kata. Ni hak muda-muda pada saya ni. Seminggu dua ni sakan sangat. Lawan duk tag hang aku, mention hang aku, gelak hang aku, sindir hang aku. Orang awam tengok, apa akhlak ustaz macam ni? Orang yang sama bercakap dalam kuliah suruh berbuat amalat baik-baik dengan orang. Kalau kita berbeza dengan orang pun ada adab dalam perbezaan. Tapi orang yang sama di dalam media sosial itu bergaduh, gelak-gelak, perlihan aku. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bila masyarakat hilang hormat pada golongan ini, kita mula merasakan apa ni tak hormat orang alim.
harpa ni tak hormat orang agama. Sedangkan kita setengah suku, bukan setengah suku pun tak sampai kot, 10% daripada golongan ini yang berkelakuan demikian menyebabkan masyarakat hilang hormat. Bila masyarakat hilang hormat, kita pula menyatakan tak bolehlah kena paksa hormat, apa nama ni, tak boleh kata kat para agamawan. Tuan-tuan, sebenarnya tak boleh kata ni bukan kat agamawan saja, kat siapa manusia pun tak boleh kata. Benar? Kita bagi saya tak setuju double standard begitu. Jangan mengata kat para ulama, jangan mengata kat parlimen. Tak boleh mengata ni kat siapa pun tak boleh mengata. Hatta kalau orang itu, Nabi sebutlah hadis, kalau orang itu mazlum, dia jahat, kita boleh kata kat dia patut pada kejahatan dia untuk hukum dia saja. Lebih pada tu tak boleh. Bahkan bila sahabat tanya, kalau bagaimana kalau depa ni fajir, jahat, kata Nabi, wa fujuruhum 'ala Allah, kejahatan depa tu di sisi Allah, depa tanggung dengan Allah. Siapa hang nak pergi judge dia lebih-lebih, nak pergi bubuh dia lebih pada kadar dia. Tuan-tuan, kalau nak ikut akhlak yang betul, Quran sunnah ni kita lari belambak dah. Kita lari banyak dah tuan-tuan. Bukan dalam kalangan orang awam saja, kadang orang yang berpakaian agama pun dah lari je. Bukan saya bercakap ni saya paling elok akhlak, tidaklah. Tapi sama-sama lah kita ni. Lebih pada tu, kadang-kadang hari ni kita kata ke orang ni, Allah, dalam bidang apa pun. Di Facebook tu, saya ni golongan 30-an ni Facebook lah, TikTok ni tak erti. Ada 2-3 orang figure ni yang mereka rajin dia buat konten, dia bercakap. Orang kata ni, ya Allah, kadang-kadang dia tak kacau orang, dia share resipi kan, dia share resipi. Orang kata sudah apa masalah dia share resipi, kalau hang marah saya nak buat ni. Ada seorang tu lelaki tu, saya tak mahu sebut nama, tapi setengah kita tahu lah kot, dia tu taekwondo ke karate, dia badan besar sikit. Dia rajin dia buat video duk ni. Orang kata kat dia lah, dia tak kacau orang, dia seronok kot buat. Dia pun memang master sifu apa kot kan. Tapi janganlah pergi sentuh tubuh badan dia, hina dia. Lepas tu ada seorang orang ni, dia silat punya orang. Saya tak sebut nama, saya tak tahu nama sangat, tapi duk lalu kat saya. Dia rajinlah buat video konten, yang ni buah tu, yang ni buah ni silat macam lah. Tu komen, hang terang mana sangat, tak puas hati jom sparring diorang. Nak lawan jom, la ilaha illallah. Siapa aja hang lawan? Dia tunjuk dia punya bakat dia. Kalau rasa tak perlu komen, tak payah komen. Awal masyarakat kita ni jadi teruk sampai tera-tera tu. Kita marah semua orang. Semua orang tak kena. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni masyarakat kita tuan-tuan, kita berada dalam masyarakat macam ni. Tu Nabi kata kalimat-kalimat yang baik umpama pokok-pokok yang subur yang baik. Dapat memberi teduhan dan manfaat kepada orang. Orang boleh pakai. Tapi kalimat, ucapan yang buruk tak boleh tuan-tuan. Baik. Sambung no. Kemudian dia main kepada satu topik yang bagaimana sesuatu amalan itu akan diterima dengan baik. Tentang amalan itu diterima di sisi Allah dengan baik. Baik. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas menceritakan, aku telah membaca di sisi Rasulullah SAW firman Allah yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang baik yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Ayat Quran itu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, tu tadi, yang tadi itu dengan yang ni halal baik di bumi tu. Ibnu Abbas kata, satu hari aku baca Quran depan Nabi, mailah kepada ayat yang Allah sebut kepada manusia itu, makanlah apa yang baik yang ada dekat muka bumi ni. Maka lantas Abi Waqqas masa tu dia bangun. Dia tanya, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku seorang yang doa aku ni diperkenankan. Dan memang Nabi doa kat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata apa? Allahumma ajib da'watah washtadid ramyatah. Ya Allah, kabulkan doa-doa dia ya Allah, dan tepatkan panah-panahan dia ya Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa dia sangat makbul. Banyak contoh kes dalam sirah yang doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu makbul. Ada dua orang sahabat yang doa sangat makbul, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ni antara doa yang sangat makbul. Sahabat yang lain pun makbul juga. Antara yang lain ialah bapa saudara Nabi Abbas. Abbas ni satu ketika berlaku kemarau dekat Madinah ni zaman Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar bawa legasi pemimpin Madinah ni pergi jumpa dengan Abbas masa tu, suruh Abbas tolong doa. Itu akhlak pemimpin.
bila masyarakat dunia, negara dalam keadaan masalah, mungkin memerlukan kepada doa para ulama, para orang soleh di sisi Allah, kita boleh bawa satu kabinet pi, tak apa, tunjukkan kita punya memohon bantuan daripada Allah. Abbas angkat tangan doa, ya Allah, depa ni mai kepada aku dengan kerana menganggap aku ni mulia lebih daripada depa, sedangkan aku hina, ya Allah. Tanganku yang hina ini doa kepadamu, ya Allah, turunkanlah hujan kepada penduduk Madinah, ya Allah. Turun hujan lala tu juga. Abbas antaranya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ni terkenal lah dengan doa yang makbul. Satu ketika tuan-tuan, saya pernah cerita, tak tahu, tak apalah, cerita kalau cerita ulang gaji lah. Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ni seorang tabi'in ulama. Imam tabi'in besar lah, Muhammad bin Munkadir. Dia satu malam di Madinah ni, satu ketika dia main masjid pagi awal, dia duduk semayang di tempat dia ada satu ruang, dia ada satu ruang, yalah orang tua kadang-kadang di masjid ni dia ada satu tempat tu, spot dia punya, dia tahu, dia selesa duduk di situ kan. Di Muhammad bin Munkadir ni pun ada tempat dia. Satu ketika dia nampak seorang pakcik ni, pakcik ataupun budak tak pasti, rajulun, lelaki, main daripada belakang masuk masjid semayang, lepas semayang dia doa. Dia doa tu dengan suara yang nyaring, dan lelaki ni dia tak perasan yang Tok Guru Muhammad bin Munkadir dia ada di sebelah, dia ada di belakang tiang dia ni. Dia dah anggap dia doa seorang-seorang. Dia doa kepada Allah sungguh-sungguh. Dia, ya Allah, kami telah berdoa, ya Allah, kepada kamu siang dan malam. Kenapa kau tidak turunkan hujan, ya Allah? Masa tu Madinah tak hujan, lama kemarau. Ramai orang yang pokok yang mati, binatang ternak yang mati, ya Allah. Kenapa kau tak turunkan hujan, ya Allah? Kami dah doa dah, ya Allah. Dengan penuh suara yang nyaring, ayat mata keluar ni. Kata Muhammad bin Munkadir, tak sempat dia aminkan, hujan turun dengan mencurah-curah. Lelaki ni. Lepas tu habis hujan turun tu, dia pun kesat-kesat yang mata dia doa lagi, ya Allah, aku ni manusia biasa, ya Allah, tapi kau anugerahkan kepada aku kelebihan yang macam ni. Entahlah, tak apa, habis pada tu mai subuh orang bekat semayang. Orang bekat mai ramai semayang. Muhammad Munkadir parti, lelaki ni siapa dia? Dia duduk daripada awal sampai orang semayang subuh, habis semayang apa semua, salam-salam apa semua ni, Muhammad bin Munkadir Tok Guru. Dia perhati lelaki ni, sok-sok keluar lari pi. Dia tak mau kenal dia. Muhammad bin Munkadir ni perasan pasal dia ikut dapat tahu lelaki ni duduk dekat satu hostel, satu macam asrama. Kan duduk di Madinah ni, orang akan pi ambil hadis, orang luar musafir berkaman, dia kan ada rumah tumpangan dan sebagainya. Maka lelaki ni duduk di situ. Ringkas cerita ni, Muhammad bin Munkadir pergi jumpa dia, tanya dia sekian-sekian, kemudian minta dia tolong pakcik ataupun tuan, saya minta lepas ni boleh tak tuan tak payah kerja lah, pasal dia ni penuntut ilmu, kemudian dia ambil upah baiki kasut, tak payah kerja baiki kasut apa semua ni, duduk kerja pakcik lah ni, doa saja untuk orang Islam, saya akan bagi duit. Pakcik ni punya tak mau tuan-tuan, dia pegang tangan Muhammad bin Munkadir, dia doa minta sungguh-sungguh, tolong jangan cerita kat siapa-siapa apa yang hang nampak pagi tadi. Oh tuan-tuan, dia ikhlas sungguh-sungguh ni. Apa yang hang nampak pagi tadi, yang hujan tu lepas baca doa tu, jangan cerita kat siapa-siapa langsung. Dan tak payahlah offer lah, tak mau, aku kerja ni cukup dah. Aku pun nak main ambil ilmu tu saja, aku tak ada kelebihan apa pun. Esoknya tuan-tuan, Muhammad bin Munkadir mai ke asrama tu lagi, nak ziarah dia pula. Itu ulama dia suka ziarah orang baik-baik. Para roommate hostel tu marah. Bukanlah marah kata kat Muhammad bin Munkadir, tuan, kemarin tuan pergi tegur dia apa. Lepas tuan balik, dia packing baju, dia tuang pergi negeri lain pula. Dia punya tak mau kenal dia, mentor tu. Siapa dia tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Kisah ni adalah Syiar Alamun Nubala, Imam Zahabi quotekan cerita ni, nukilkan cerita ni dalam juzuk kelima dalam bab Muhammad bin Munkadir. Dia bukan tabi'in, saya ingat dia tabi'in juga. Tapi lelaki tu hilang begitu saja. Doa dia makbul tuan-tuan. Doa dia makbul. Kita ada lagi orang doa makbul? Ada. Dan kita tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Baik. Jadi bila Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, tolonglah doa ke Allah bagi doa saya ini makbul. Apa jawapan Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amaka. Wahai Sa'ad, peliharakanlah apa yang kamu makan. Itu kunci Nabi bagi tu. Nak bagi doa makbul, jaga betul-betul apa yang masuk ke dalam mulut kita ni. Nak jaga daripada benda itu, sama ada benda itu haram secara zat, satu. Yang kedua, mungkin dia tak haram secara zat, dia halal, tapi cara nak mendapatkan dia itu haram. Lagu tu pun pula. Maksud jaga kedua-duanya. Jagalah makanan kamu, takun mustajab da'wah,
maka niscaya kamu akan menjadi orang yang doanya akan diterima Allah. Ya. Wallazi nafsi Muhammad biyadihi innal 'abda la yaqdhifu laqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalu Allah minhu amalan 40 yawman. Ya. Kata Nabi SAW bersumpah, Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang hamba yang mencampakkan seketul makanan haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan menerima amalan daripadanya selama 40 hari. La ma yataqabbalu Allah minhu amalan 40 yawman. Allah tak terima 40 hari amalan dia kalau dia masukkan satu makanan haram ke dalam tubuh badan dia. Ada satu lagi hadis yang Nabi kata, man ata kahinan tu, siapa yang mendatangi tok bomo, ini Allah tak terima amalan dia 40 hari juga, kan? Semayang dia 40 hari. Baik. Wa ayyuma abdu nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bih. Dan sesiapa yang dagingnya tumbuh daripada usaha yang haram, maka api neraka adalah yang lebih utama baginya. Baik. Namun tuan-tuan, orang tanya pula, kalau Allah Ta'ala tak terima 40 malam, tak apalah, kira lah 40 hari tak payah semayang. Semayang pun Allah tak terima. Boleh dah buat macam tu? Sebab sama saja. Kalau semayang pun Allah tak terima, baik tak payah semayang. 40 hari tak payah semayang, lepas tu baru semayang pula. Adakah macam tu? Ada main perbincangan tentang maksud penerimaan tu. Qabul itu maknanya apa? Baik. Ada dua jenis. Dua-dua dijawab dalam bentuk dalil. Baik. Yang pertamanya ada hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima solat kamu bagi seseorang yang berhadas, maksudnya yang tak ada wuduk, sampailah dia ambil wuduk. Maksudnya dia ada kecil, dia tak ada wuduk, Allah tak terima semayang dia. Kaedah fiqh kan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Soal semayang tu wajib, wuduk tu tak wajib. Tetapi nak semayang wajib ada wuduk, maka wuduk ketika itu menjadi wajib. Baik. Dan Nabi sebutlah hadis Nabi kata, Allah tak terima semayang orang yang tak ada wuduk. Satu, tuan-tuan, faham yang itu dulu. Saya kita urai. Yang kedua adalah hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatul mar'ati allati zawjaha 'alaiha sakhit. Ya. Wala man atakahinan wala man syariba khamran 40 yawman. Ada tiga jenis orang yang Allah tak terima semayang dia selama 40 hari. Ada selama 40 hari, tiga jenis orang. Yang pertamanya orang yang al-mar'atul lati zawjaha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang dimurkai oleh suami dia, tapi dengan sebab-sebab yang ni lah, bukan sebab tak tentu hala ni, sebab yang betul lah. Seorang perempuan yang dalam keadaan suami dia tak rasa hati kat dia, dia semayang tu Allah tak terima 40 hari. Dikira daripada tempoh suami dia marah kat dia dengan alasan yang betul lah. Baik. Kalau suami dia suruh pergi buat maksiat, dia tolak arahan suami dia marah kat dia, itu kira tak? You tak kira. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatillah azza wa jalla, kepada perbuatan-perbuatan maksiat, tak ada. Baik. Ini kalau benda-benda yang betul lah. Yang pertama. Yang kedua, man atakahinan, orang yang pergi jumpa tok bomo, kahin. Okay. Yang ketiga, orang yang minum arak. Di 40 hari tak terima. Baik. Kita tengok ada dua jenis. Kedua-duanya Nabi kata la tuqbalu. La tuqbalu, tak terima. Yang tadi tu apa? Yang semayang tak ada wuduk. Yang ni yang isteri orang minum arak dengan orang yang pergi jumpa tok bomo. Baik. Di sini Syekh Mustafa Bura mengatakan kepada kita, di sini beri kepada kita pengertian dua jenis maksud la tuqbalu. Ada dua jenis maksud Allah tak terima. Adapun yang pertama maksudnya adalah apa? Allah memang tak terima secara zahir. Memang tak terima terus. Ada yang jenis macam tadi tu, yang semayang tak ada wuduk, macam tak semayang. Itu memang tak terima secara zahir lah. Maknanya memang tak ada wuduk, ia tak ada semayang. Kena ambil wuduk baru semayang. Kalau semayang tak ada wuduk, kira tak semayang ke itu? Kira tidak menunaikan semayang. Begitu. Itu jenis yang pertama. Tak terima juga, tapi tak terima dalam arti kata total. Yang kedua, la tuqbalu juga, tak terima, tetapi dalam arti kata amalan itu sah, dibuat dan gugur kefarduan dia dah. Dia telah melaksanakan dah kefarduan dia itu, cuma
Allah terima di sisinya itu sebagai satu amalan yang baik, Allah tak terima. Tetapi adakah dia dikira berdosa dengan tak buat? Tak ada dah. Contoh yang kata tadi tu, orang yang jumpa Tok Bomo tu, adakah dia tak perlu semayang? Tak, dia kena semayang juga. Dia semayang juga 40 malam, mayang juga macam biasa, maka dosa dia tak semayang tak ada. Tapi pahala dia semayang tak ada. Kau faham tak? Maksudnya dia tak dikira meninggalkan semayang sebab dia semayang. Tapi dia semayang tu dapat apa tak? Tak dapat apa. Tapi dia kena semayang tak? Kena semayang. Kalau dia semayang tu sah tak? Sah. Beza dengan yang tadi tu. Yang tadi tu tak sah. Yang ni sah. Cuma diangkat di sisi Allah tu tak. Itu cerita dia. Perbezaan di antara apa nama ni, la tuqbalu tu ada dua jenis. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata, baik, tak apalah, ini jadi panjang. Perbincangan tentang semayang pakai baju curi dan sebagainya ni. Dia sah. Cuma setengah ulama mengatakan yang Nabi sebut hadis, Nabi mengatakan man shalla fi saubin qimatuhu asyratun darahim haramin lam yuqbala lahu salat. Sesiapa yang bersembahyang dengan memakai baju yang harganya 10 dirham yang haram, maka sembahyangnya tidak diterima. Dia tidak diterima ni bermaksud dalam konteks dia sah, tapi tak diterima di sisi Allah. Baik. Jadi bagaimana? Tuan-tuan dengan adik ni takut tak tuan-tuan? Takut saya, Allah saya takut. Pasal kita tak tahu, kita membesar dulu macam mana. Mungkin secara yang kita tahu kita jaga dah, tapi kita tak tahu yang sumber-sumber yang kita tak tahu ke dan sebagainya kan. Memang duk belanja apa yang kita tak tahu ke. Walaupun ada hadis yang lain yang mengatakan kalau kita tak tahu dan kalau sumber itu haram kepada dia, tak haram kepada kita. Sebab kali-kali kita tak tahu. Contoh macam kawan tu tikai ekor. Lepas tu dia belanja kita duit tu. Kita tak tahu pun yang dia tikai ekor. Kita makan. Adakah kita makan duit ekor? Tak. Kita makan duit apa? Kita makan duit belanja. Dia makan duit ekor. Apa dalil dia Ustaz? Ada dalil hadis Nabi SAW. Bila bukan dalil nombor ekor tak. Siti Aisyah satu ketika kan keturunan Nabi tak boleh makan sedekah. Tak terima sedekah. Maka satu ketika seorang hamba Nabi dapat sedekah. Kemudian dia nak bagi kepada Aisyah hadiah makan. Siti Aisyah tolak. Maka Nabi kata kepada Aisyah, boleh ambil. Sebab walaha sadaqah walana hadaya. Kepada dia tu sedekah, tapi kepada kita tu hadiah. Faham tuan-tuan maksudnya? Maksudnya macam itulah kalau orang duduk depan kita beratok, dia beli arak, dia bayar duit, kita beratok belakang tu. Lepas tu giliat kita lagi duit arak kawan tu bayar, cashier tu bagi kat kita. Kita tu ni duit arak aku tak mau ni. Aku nak duit lain tukar. Dah, duit tu tak arak lah. Nilai tu lah. Nilai tu. Itu menjadi jawapan kerajaan. Kerajaan ni kira politik. Kerajaan sama lah mana pun. Sumber mereka itu pelbagai. Ada cukai arak, ada cukai judi, ada macam-macam ni. Tempat Malaysia kita ada satu pusat perjudian yang antara yang terbesar ni. Di atas bukit. Kita sangka malaikat tak boleh naik bukit kot. Kita ada yang terbesar. Tak apalah, ikut skor dia. Bukan ikut skor tak baik pula. Tak tahulah nak kata tak arti sana. Macam mana? Tak apalah, biar. Nak kata biar api pun geram. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan baca sejarah bagaimana permulaan dibuat tempat tu. Sedih tu. Sedih. Baca sejarah dia. Zaman tu orang tu pun tak ada orang. Tapi sumber itu semua masuk poket kerajaan. Kita yang penyewa awam ni dapat duit gaji kerajaan kira macam mana? Kan dulu orang timbulkan isu itu. Isu dia jawapan dia begitu. Kepada kita kerja. Kita dapat gaji berdasarkan perbuatan kita, kerja kita tu. Kita tak ada kuasa nak bersiasat sampai ke A to Z sampai habis. Duit aku ni main ikut mana? Sumber yang mana ni? Tak ada. Dalam istilah undang-undang ni dia ada apa? Dia sebut apa? Dalam istilah pentadbiran ni kumpulan wang yang disatukan, kan? Satu dana besar yang kemudian dipecah bagi duit, bagi jadi gaji dan sebagainya. Jadi kita tak ada kuasa tu. Baik. Jadi macam mana kita nak sucikan? Antara dengan caranya itu adalah bersedekah lah. Bersedekah. Baik. Satu bab bersedekah dan zakat itu, kata zakat tu penyucian harta kita tu. Dan nak tambah keberkatan kita tuan-tuan, memang kita kena banyak keluar sedekah. Tambah saya di sekolah tuan-tuan, kita nak buang untuk mana kadang-kadang kita kelas pukul 10 sampai pukul 11, kita masuk pukul 10 5 minit tu macam mana? Bukan nak kata saya ni warak tak, tapi memang kita lambat.
Kadang-kadang masuk kelas mengajar, adalah seminit dua curi tengok telefon. Itu tak boleh kalau ikut. Kita amanah kita untuk mengajar. Tapi macam mana nak buat kadang-kadang manusia tengok telefon. Itulah dia dapat gaji bulan-bulan, kita kena keluar zakat. Ataupun kita belanjalah budak-budak makan. Potong setiap kertas tu suruh pergi claim lah, bagi je lah. Benar, remeh-remeh ni bagi tu suruh kira lah. Saya cerita ke tuan-tuan yang saya praktikal dulu kat sekolah di Setiawangsa, sebut nama tempat, KL. Budak India seorang, tak ada kot. Tak sorry. Budak India seorang, saya kaunselor. Maksud saya praktikal muda je lah, handsome je lah, rambut pun tak buruk ni. Budak India tu main teriak kat saya ni pasal apa? Pasal dia malu. Sebab cikgu hari-hari pergi kelas ada cikgu rumah sukan. Rumah hijau sebut tu kan. Pasal dah lama dah 10 tahun dah kan. Dia tak lupa, dia lupa dah kot. India tu pun friend dengan saya, setelah ni dah besar elok dah dia pun. Perempuan, dia teriak main kat saya, dia kata dia malu nak main sekolah pasal cikgu tu Melayu Islam perempuan. Tak apalah, perempuan lelaki tak ada masalah, jangan tak pula. Lelaki perempuan regardless tak kisahlah. Sama jahat ke baik ke bukan sebab lelaki atau perempuan sebab manusia. Melayu bukan sebab Melayu baik ada, Melayu jahat ada, Cina baik ada, Cina jahat ada, sama lah manusia ni, di atas manusia. Baik. Tiap-tiap hari duk main marah India ni. So bayar duit rumah sukan. Yuran tahunan. Berapa? RM4. Dia minta pada awal tu sampai sukan dah habis dah. Budak ni tak boleh bayar. Walaupun RM4 tapi dia duduk di tengah-tengah Kuala Lumpur. Ayah dia India yang hantar surat khabar. Dia mesti ada duit, takkan dia tak ada duit. Tapi untuk bayar RM4 untuk keperluan yang tak perlu, dia tak bayar lah. Baik dia bayar pada benda lain. Syaitan je orang kata takkan RM4 tak ada. Ada. Tapi orang yang susah betul, daripada aku nak bayar untuk benda yang tak apa penting, baik aku bayar benda lain yang lagi penting, yuran lain ke dan sebagainya. Jadi dia tak boleh bayar. Cikgu ni main hari-hari malukan dia kat kelas. Dia kata cikgu tu kelas lain, dia akan main ketuk tu depan kelas. Dia kata bila nak bayar, bila nak bayar. Saya dengar budak sampai teriak, la hawla wala quwwata illa billah. Cerita betul daripada telinga saya, bukan saya ambil cerita orang. Kalaulah cikgu tu tolong bayar, bukankah kita sedang berdakwah pada satu orang budak non muslim? Gaji kita RM45,000 tak boleh tolong sat ke? Kan kita akan kata alah kalau bayar kat seorang semua bakal nak bayar. Dah hang duk ligan dia seorang berapa bulan dah, kat setahun dah. Nabi sengat-sengat bagi dia bayar selesai RM4 tu. Jadi panjang sampai kawan pun jadi malu nak pergi sekolah. Saya mengajak sekolah tu, saya dekat Setiawangsa tu ada banyak sekolah, jadi saya boleh sebut Nana. Kawasan tu kawasan elit tu tuan tahu lah. Kawasan Masjid Muaz bin Jabal apa semua tu. Jadi dalam kawasan orang elit tu, kawasan juga ramai anak-anak polis dan ramai juga orang yang kerja biasa. Jadi gap itu ada. Jadi kawan ini kategori rendah. Jadi dia malu tuan-tuan. Jadi saya fikir sampai hari ni awak lah kita sampai tor-tor tu RM4 dengan gaji kita RM45,000. Awak jadi susah sangat kita nak fikir sampai tor-tor tu. Jadi begitu. Baik, sedekahlah tuan-tuan. Baik. Dan sedekah ni juga amalan yang baik juga. Antaranya juga adalah dengan kalimat-kalimat yang baik tadi tu. Tuan-tuan, kalau kita sedekah dalam keadaan kita maki hamun, amalan itu yang saya sebut awal tadi tu tak diiringi dengan kalimat yang baik, maka tak diterima. Sambil jawab azan lah, sambil dengar sambil jawab azan. Baik. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cacian dan cercaan, dengan ungkapan yang tak elok, dengan kalimat yang qabih. Dalam ayat yang lain kata Allah, qaulun ma'rufun maghfiratun khairun min sadaqah khabis atau kama qala. Ungkapan yang maghfiratun yang baik, yang indah, lebih baik daripada sadaqatin atba'uha adha, daripada sedekah yang diiringi dengan cercaan dan cacian. Satu hari ada seorang mai rumah kita minta sedekah kat kita. Kita tak bagi sedekah kat dia. Tapi kita tak minta maaf abang, saya pun tak ada duit ni, tapi mudah-mudahan Allah murahkan rezeki abang lah dah. Wah. Kita tak bagi. Kita tak dapatlah pahala sedekah tu. Dia pergi rumah sebelah, kawan tu maki dia. Hampa ni tak ada kerja lain ke? Mai duk minta duit korang. Ni aku cok duit sambil duk kata, sambil duk bagi. Quran kata apa? Batal. Tak la tubtalu sadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cercaan dan ungkapan yang tak elok. Itu maksudnya kalimat yang baik yang mengiringi amalan yang soleh tu naik atas. Kalau kalimat yang buruk, amalan tadi tu baik, dia akan rentak amalan tu turun. Masa tu saya kata kita dalam kuliah, kita dalam menyampaikan nasihat, kita dalam apapun, kita iringilah dengan ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Kadang-kadang kita niat yang baik tapi kita cerca, kita maki, maka
Amalan itu baik tapi tak boleh naik. Pasal dia yang mengiringi itu adalah kalimah yang qabih. Itu kita takut tuan-tuan. Sedekah sekalipun, kata Nabi, kata Allah, orang yang tak sedekah tapi cakap yang elok lagi baik daripada orang yang sedekah tapi sambil sedekah sambil maki. Mana nak kita buat kerja tu tuan-tuan? Selalu kita buat kadang-kadang. Selalu kau kadang-kadang. Maksudnya kita pernah jumpa contoh yang macam tu kan, sambil duk marah sambil duk bagi. Maka bagi saja tak dapat apa. Baik. Bercakap tentang tadi tu yang nak sucikan harta itu, bagaimana kalau kita ni dulu pernah ada harta yang tak elok? Kita main forex contohnya dulu. Ataupun kita ni pernah ada duit tekan mekok dapat 1 juta. Lepas tu kita insaf, dapat terus terkejut, insaf terus. Sekupang tak guna lagi, nak buat lagu mana? Duit tu, tuan-tuan. Ataupun kita ada tuan-tuan sekolah contoh tu dekat tu noh. Contoh banyak lagi lagi. Orang perasa pula kata beli orang tak terfikir apa pun. Tapi mana kita ada duit duit tu tak elok lah. Lagu mana? Fudal Ibn Iyad, bila orang tanya dia, lagu mana keadaan duit ini? Dia kata bawa bakar lah. Bakar tu maksud duk guna. Infak pun tak boleh pasal dia haram. Bakar. Tetapi jumhur ulama, Abdullah bin Mubarak, Atha' bin Rabah antaranya yang mengatakan boleh infak duit tu. Duit tu banyak, dapat 1 juta, boleh infak. Tapi infak itu tak mendatangkan apa pun kepada kita. Kita pergi bagi di masjid, jawab atas nak 1 juta, saya menaikok baru ni, tak payah habaq menaikok. Tapi kalau orang tu kita kenal sungguh, Ustaz, duit ni sumber tak apa elok, tapi saya tak pernah sentuh lah, saya pun dah berubah dah. Ni pangguh tak apa elok, tapi saya nak infak kat masjid ni, Ustaz buatlah longkang. Kata lagu tu, siap tak apa. Buatlah apa-apa yang longkang-longkang ke apa ke cukup. Berguna, tetapi untuk mana? Tapi dia dapat pahala tak? Tetapi dia dapat pahala dari segi dia tak menggunakan duit tu lah. Pahala dia mengelak daripada membelanjakan duit tu dapat lah. Tapi pahala infak itu adakah berjalan tak lah, pasal duit tu terbatal lah. Tapi duit tu kalau ikut Fudal Ibn Iyad kerah lah, dia suruh bakar tu tapi jumhur mengatakan boleh guna infak, tapi infak tu tak dapat apa kepada kita. Baik, bagaimana kalau pula duit tu kita jumpa, duit tu jumpa boleh makan tak? Baik, kalau kaedahnya adalah, kalau ikut mazhab kita kena simpan dan iklankan. Iklan sampai berapa lama kan. Kalau tak ada orang ambil juga, kita boleh belanja, tapi belanja infak, niat sedekah kembali kepada owner dia. Tapi belanja infak bukan belanja kita belanja beli baju semua kita tak. Kita buatlah kenduri di masjid ke apa dengan niat agar pahala ni kembali kepada. Itu pun selepas iklan berapa lama. Tapi orang tua-tua kita ajak senang je. Jumpa duit iklan lama, orang tak main tuntut, pergi boleh tabur masjid selesai. Niat hadiah dekat tuan itu. Baik. Tapi kalau di Mekah ada hukum lain pula. Kalau duit di Mekah lain, tak boleh ambil langsung. Kalau jumpa harta di Mekah. Baik. 8.39 rasa macam baru kuliah je. Sikit boleh tak? Baik. Yang terakhir dia mai kepada bab sebab doa diterima. Jadi sebab doa tu diterima. Apa sebab dia? Antara syarat doa tu diterima. Baik. Antara syarat doa diterima itu antaranya italus safar. Antara syarat pertamanya itu doa yang terima tu banyaklah, tapi antaranya ialah italus safar. Orang yang duduk dalam pemusafiran. Sebab tu Nabi bagi contoh tadi tu. Summa zakara rajula yutilus safar. Yang panjang pemusafiran dia, Nabi sebut hadis tadi tu kan. Nabi bagi contoh kat kita tu, contoh yang paling tinggi dah tu, maksimum dah. Orang tu duduk dalam pemusafiran yang panjang, yang kusut masa dah, maknanya pemusafiran yang lama. Itu pun Allah tak kabulkan sebab benda-benda haram. Kalau ikut dia tu, orang lelaki tadi tu dah dulu dah banyak syarat untuk doa yang makbul. Tuan-tuan, kenapa orang yang duduk dalam italus safar, maksudnya pemusafiran yang lama ini, Allah kabulkan doa dia? Kita jangan lihat dalam konteks hari ni. Hari ni kita musafir lama 30 hari, pergi ronda-ronda Jepun, Korea tak jadi ya. Naik kereta duduk lain kon tak rasa apa. Tapi tuan-tuan bayangkan orang yang musafir zaman dulu, yang dia keluar, telefon bimbit tak ada, GPS tak ada, siapa pun tak ada, jalan raya, penentu arah apa semua pun tak ada. Dia keluar betul-betul hanya dia dan Allah sahaja.
maka kebergantungan dia kepada Allah terlalu tinggi dan besar dan hebat. Orang begini, kata Nabi, kalau dia doa, Allah akan kabulkan. Pokoknya apa? Pokoknya kebergantungan dia kepada Allah. Hari ini bila kita keluar musafir lama-lama, kemudian kita doa, kita aku musafir, doa Allah tak kabul pun. Nak kabul macam mana? Kita keluar kebergantungan kita bukan kepada Allah. Dalam poket ada duit, telefon bimbit boleh telefon siapa-siapa kalau sesat, GPS ada, aircon ada, tak susah. Bukan saya kata benda tu salah, cuma saya nak beritahu kalau kita mempersoalkan kenapa doa aku tak makbul, itu beza pemusafiran dulu dengan pemusafiran sekarang. Pokoknya Nabi nak beritahu bukan tentang musafir tu, tentang ketawakalan seseorang safir itu, seorang yang bermusafir itu kepada Allah ketika mana dia bermusafir. Dia boleh hilang nyawa dia tanpa orang tahu. Tengah-tengah gurun padang pasir, orang tak tahu, dia boleh mati begitu saja. Makanan tak ada, GPS tak ada, nak telefon bimbit apa pun tak ada. Tu dah tuan-tuan. Jadi masa tu dia punya gantung ke Allah. Jadi bila dia minta ya Rab, Allah pasti akan kabulkan. Berbeza dengan kita musafir hari ini. Sebelum nak keluar check in dulu. Dekat RR pun check in. Nak beritahu kat semua orang. Baik. Sambung tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. 3 jenis manusia yang Allah akan kabulkan doa dia tanpa ragu, tanpa syak. Da'watu mazlum, doa orang yang dizalimi, tu yang sebut tadi tu. Walau kana fajir, walaupun dia tu jahat, tetapi kata Nabi, kejahatan itu dia akan jawab dengan Allah. Tapi kalau kita zalim lebih pada kejahatan dia, dia doa kat kita, kita sakit. Jangan kita gelak, alah dia ni take pit dia doa kat aku jadi apa. Jangan tuan-tuan. Doa itu akan sampai. Doa akan sampai pada masanya dan ketikanya. Yang kita ada doa kepada Allah tuan-tuan, jangan sangka Allah tak dengar. Allah dengar, cuma masanya belum tiba untuk dikabulkan doa itu. Dan kadang-kadang mungkin amalan kita belum cukup melayakkan kita untuk cepatnya doa kita itu sampai ke sisi Allah. Allah tak lemah, kita yang lemah. Amalan kita yang lemah yang menyebabkan lambatnya, lanjutnya doa kita itu sampai. Macam orang main softball, yang kuat dia baling zuf dia pergi laju, yang slow dia lanjut lambat sikit. Mungkin amalan kita pelan. Kita doa siang malam, ya Allah selamatkan Gaza, selamatkan Gaza, selamatkan Gaza ya Allah. Tapi orang Gaza masih lagi meninggal dunia, dia syahid. Apa ni? Kita lemah. Tapi pasti Allah mendengar doa kita itu. Akan sampai masanya doa kita sampai di sisi Allah. Dan sekarang ini sedang pulang kepada mereka. Sekarang ini fasa-fasa doa itu sedang pulang kepada mereka. Kita akan melihat bagaimana keruntuhan Israel, kemusnahan mereka. Mereka akan kalah tertiak dalam keadaan yang memalukan. Kita akan tengok tuan-tuan. Ini saatnya doa kita telah sampai. Dan doa tuan-tuan, doa setiap hari itu tuan-tuan, Allah terima. Allah pasti kabul. Cuma masanya belum tiba. Baik. Ingat, doa orang terzalimi walaupun dia jahat, itu beda jahat. Tapi kalau dia kena zalim sungguh, kita pukul dia lebih pada yang sepatutnya, dia doa kepada Allah, jangan main-main tuan-tuan dengan doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi tak ada hijab. Yang ketiganya wada'watul musafir. Yang keduanya doa orang musafir. Dan yang ketiganya wada'watul walidi ala walidi. Doa seorang ayah kepada anaknya. Dalam hadis disebut ayah pula. Baik. Doa mak pun makbul juga. Bila hadis ni disebut ayah, maksudnya kedua-dua makbul lah. Baik. Kalau perjalanan seseorang musafir itu jauh, maka lebih dekat untuk doanya diterima. Maksudnya lagi jauh perjalanan dia, lagi susah dia, lagi senang doa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, antara adab doa juga ialah apa? Bersederhana dalam pakaian dan suasana. Ni kita jangan dengar. Antara adab doa yang lain adalah apa? Kita bersederhana dalam pakaian kita. Tentu ada hadis istisqa, Nabi sembahyang istisqa minta hujan, Nabi keluar dalam keadaan Nabi pakai pakaian lusuh. Bukan buruk dah, bukan sampai selekeh dah, tapi agak sedikit lusuh. Pasal apa? Pasal nak menandakan kelemahan kita, kerendahan kita, kehinaan kita dan betapa kita perlukan Allah. Kita doa tengah malam seorang-seorang di rumah mangkit tahajud, janganlah pilih baju yang paling mahal. Kita ambil yang lusuh sikit, tak apa, sunnah. Lusuh sikit pun nak rasa kita ni hina diri, lemahnya Allah, tak ada apa aku ni ya Allah, minta ya Rab, minta kepada Allah. Ilhah ni maknanya kita merintih Allah, ya Allah, rintih Allah suka.
Allah suka kita merintih. Ya? Merintih sebut nama dia, Allah suka. Allah suka kita panggil. Ya Rabb, merintih. Baik. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Rabbu ash'asa aghbara dhi tamrin madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang yang dia berdebu, kusut masai, kalau pergi ketuk pintu rumah orang pun orang akan tolak dia. Kalau ada doa, Allah akan kabulkan doa dia. Dulu orang kata hadis ni untuk orang tabligh. Tidak lah orang tabligh boleh handsome dah. Maksud doa ni untuk kita semua. Maknanya Nabi nak beritahu, bukan kita disuruh untuk kusut masai dah. Tapi dalam keadaan kita nak menandakan kerendahan kita. Dalam hadis ni tu istisqa dari Sahih Muslim, ingat saya. Nabi keluar semayang pimpin solat istisqa tu, Nabi dalam keadaan pakai baju yang agak sedikit lama. Nak beritahu yang kita ni hina, lemah, kita perlukan Allah. Kita nak semayang, tapi bukanlah kita pergi masjid pakai lusuh-lusuh dah. Maksud saya, nak doa time kita susah, time kita sorang-sorang, kalau sampai menimbulkan fitnah, janganlah. Sebab kita nak ambil sunnah itu. Sebab ada antara adab doa itu, duduk dalam musafir yang panjang, pakaian sederhana. Baik. Ni baginda juga pernah keluar menunaikan solat istisqa hanya dengan keadaan memakai pakaian seharian dan dalam keadaan yang rendah diri dan tawaduk. Pakai sederhana je. Bukanlah sampai selekeh, tapi sederhana je. Baik. Kemudian yang ketiganya adab doa adalah apa? Mengangkat tangan ke langit. Pasal apa ni? Ada hadis tadi itulah. Yamuddu yadaihi. Kan hadis tadi tu kan? Rajulun yamuddu yadaihi. Dia angkat yadai, dua tangan dia. Maksudnya dia angkat ke mana? Doa takkan dia angkat lagu tu kan? Dia angkat lagu tu lah. Dia doa ya Allah. Jadi itu antara adab. Hadis tadi tuan-tuan, Nabi nak beritahu bahawa lelaki tadi tu dia sempurna dah adab doa ni. Dia musafir panjang, pakaian yang lusuh, yang sederhana, angkat tangan, merintih sebut Allah, tapi Allah tak kabul juga pasal dia makan benda haram. Nak beritahu tahu tu contoh Nabi begitu, contoh yang maksimum dah. Baik. Jadi antara adab berdoa ialah angkat tangan. Angkat tangan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, Innallaha ta'ala karimun, hayyun karimun. Allah itu hidup, mulia. Yastahi ala abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi farudda safra. Atau kama qala. Allah itu, kata Nabi, sangatlah mulia, maha hidup, maha karim, maha mulia. Yastahi, Allah itu malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika mana hambanya itu angkat kedua tangannya minta kepadanya, yakni Allah, farudda, dan Allah tolak ataupun Allah tak bagi apa-apa, sifra, Allah biarkan dia turunkan tangannya dalam keadaan sifar kosong. Allah sekali-kali takkan biar seseorang hamba itu yang menandahkan tangannya itu bila diaminkan, amin dalam keadaan kosong. Allah tak biar. Nabi kata Allah malu kalau hambanya itu angkat tangan minta kepada dia dan Allah biarkan dia jatuhkan tangannya dalam keadaan kosong, sifar, tak dapat apa. Maka tuan-tuan angkat tangan doa kepada Allah. Doa Allah pasti bagi tuan-tuan. Pokoknya kita yakin atau tidak yang dapat. Idza rafa'a abduhu idza rafa'a yadayhi ilaihi. Hambanya itu bila dia angkat kedua tangannya kepadanya berdoa kepada Allah, Allah pasti Allah malu kalau Allah biarkan tangan itu jatuh dalam keadaan kosong, tak dapat apa. Doa kepada Allah, angkat tangan. Cuma adabnya itu ada sunnah, ikut sunnah. Nabi ada sahabat riwayat, ada ketikanya Nabi doa, Nabi tak angkat tangan. Doa masuk masjid. Nabi kata iza dakhala al-masjid falyaqul, bila kamu masuk masjid kata apa? Doa masuk masjid, Allahumma inni as'aluka, bukan, Allah maftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja, dan bila kamu keluar baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu keluar. Ketika tu sahabat riwayat kata Nabi tak angkat tangan, baca doa tapi tak angkat tangan. Tapi ada ketikanya Nabi angkat tangan, ada ketikanya Nabi sebut saja. Jadi kita kena panjanglah tuan-tuan, kita duduk satu-satu lah. Nak masuk tandas, tadilah kita duduk depan tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, doa depan pintu tandas macam depan pintu Kaabah pula. Tak payah nak langkah masuk sebut yang tu, masuk.
Jadi ada juga doa yang Nabi doa dalam keadaan tangan kot tu. Ada juga kan dalam hadis kan. Doa nak tolak bala dan sebagainya. Ada syarat-syarat dia, ada kaedah-kaedah dia. Apa nama ni? Tok Khatib berdoa main Jumaat. Tok Khatib di atas tak angkat tangan. Tak angkat tangan di atas tu. Baik, begitulah. Ada hadis dia lah. Hadis yang sangat panjang memperincikan dalam keadaan ini Nabi angkat tangan. Dalam keadaan ini dalam keadaan Nabi angkat tangan tinggi. Baik. Baik. Jadi berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan lah, yadai, dua tangan. Bukan yadun, satu tangan. Bukan doa. Ni apa dah ni? Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Dua tangan. Minta doa sungguh-sungguh. Baik, last. 5 kali last dah ni. Nabi mengangkat kedua-dua tangan baginda dalam sembahyang istisqa sehingga kelihatan ketiak baginda. Maksudnya angkat tinggi. Nabi sembahyang berduduk istisqa, angkat sampai nampak ketiak baginda yang putih. Dan baginda juga pernah mengangkat tangan, kedua belah tangannya pada hari Perang Badar, memohon kemenangan kepada Allah. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, merayu-rayu memohon terhadap Allah. Dia kata tadi ilhah. Kita rayu kepada Allah, rayu. Allah suka rayu. Allah suka kita merintih. Allah suka kita merintih. Rintih. Luah. Sebab tuan-tuan, dalam Quran banyak kisah para nabi. Ada yang nabi itu disembuhkan Allah, diselamatkan Allah, dia tak minta pun. Tetapi dia merintih, dia meluah. Contoh Nabi Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria dia akan sebut juga dekat lah, tapi dekat awal dia ceritakan apa nama ni, surah Maryam tu. Dia kata, Nabi Zakaria kata kepada Allah tu, yang aku ni dah tuas ta'ala ra'su syaibah tu kan. Aku tulang belulang aku dah lemah, rambut aku dah gugak kan. Tapi aku tak ada zuriat lagi. Dia merintih, dia cerita, ya Allah, aku ni dah tua, anak tak ada, tulang belulang dah lemah, rambut dah berubat. Kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub dia kata apa? Anni masanyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni sakit ya Allah. Aku ni diuji dengan kesakitan ya Allah. Engkau lah Maha Penyayang ya Allah. Abang gitu ya. Allah tahu. Kemudian ada juga konteks doa yang dia mengaku kesilapan dia. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, aku memang zalim dulu ni, silap. Dan Allah kabulkan doa. Gunalah cara apapun, cuma jangan kita menetapkan, kita ta'adud, kita menetapkan untuk Allah. Ya Allah, berikanlah aku kaya dengan cara aku menang cabutan BSN ujung bulan ni. Tak payah. Tak payah kita nak ajak Allah pula, tak payah. Allah akan berikan kepada kita kekayaan yang kita nak tepat pada masanya, ikut keperluan kita yang kita tak tahu pun. Allah akan, jangan kita meletakkan kepada Allah, ya Allah aku sakit, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah, guna doktor tu dekat KPG pula, KPG yang Ampang lah, bukan yang di Pulau Pinang. Tak payah. Allah sembuhkan aku, ya Allah. Allah boleh bagi sembuh tanpa KPG, tanpa Seberang-Jaya, tanpa GH. Allah boleh bagi. Allah sembuhkan aku, ya Allah. Allah boleh sembuh. Yakin. Yakin. Dan tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW ajak Siti Aisyah, kata, sebut pada Aisyah, Nabi kata apa? Idza qala al-'abdu ya Rabb arba'an. Kalau seseorang hamba itu kata ya Rabb 4 kali. Qala Allah labaika 'abdi sal tu'tah. Kalau seorang hamba tu nak doa kepada Allah, dia sebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Tuhanku, sambil hati, Tuhanku, ya Allah, Tuhan, 4 kali. Allah akan mengatakan, aku menyahut permohonanmu. Sal, mintalah, permohonanmu akan aku perkenankan. Sal tu'tah, minta, aku akan bagi. Ingat, pada kita nak doa, ya Rabb, ya ilhah, di mana kita merintih kepada Allah. Allah suka dengan rintihan kita. Menandakan kita ni lemah, tak ada daya, tak ada kudrat, tak ada apa dah. Olahlah ayat kita itu puji-pujian kepada Allah, rintihan kita kepada Allah, kelemahan jiwa kita, kebergantungan kita kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan, tuan-tuan. Doa silahul mukmin, senjata orang beriman. Orang yang pernah merasakan nikmat terkabulnya doa, dia tahu betapa powerfulnya doa ini. Doa sangat powerful, tuan-tuan. Asalkan kita yakin ataupun tidak.
Bila kita minta dalam keadaan tak yakin, macam mana kita nak dapat? Yakin pada Allah. Cuma masa Allah lebih mengetahui di mana paling tepat. Baik. Dan yang terakhir lagi perkara yang mencegah doa daripada diterima ialah apa? Perkara haram tadi itulah. Itu tuan-tuan pun tahu sebut tadi. Benda-benda yang haram itu mencegah daripada doa itu diterima. Tapi kalau kita ni tak tahu ni, macam mana Ustaz? Kita tak tahu macam mana. Banyak kalau berzakat. Zakat, sedekah lah. Untuk menyucikan harta kita. Jadi doa kepada Allah, tawakal pada Allah sungguh-sungguh, dan kita pelihara diri kita ni daripada sikap-sikap yang qabis. Saya lupa satu tadi. Allah sebut dalam Quran, la yastabil, tidak sama tayyib wal qabis, tidak sama yang baik dan yang buruk. Allah sebut dalam Quran kan, la yastawi, tak sama. Dan Nabi kata, Allah kata kepada Nabi, Allah kata kepada kita lah, wala a'jabaka kasratul khabis, walaupun kamu takjub dengan banyaknya keindahan kepada keburukan tu. Memang tuan-tuan, benda-benda buruk ni indah, seronok. Tapi sebut dalam hadis Nabi kata apa? Huffat al-jannah bil makarih, dibentangkan jalan ke syurga itu dengan benda-benda yang sakit, benda-benda yang kita tak suka. Wa huffat an-nar bisyahwat, dan dibentangkan jalan ke neraka itu jalan-jalan yang kita seronok, yang syahwat, yang kita suka. Memang pun yang kita tak suka, sakit, perit, tu jalan ke syurga. Tapi jalan yang kita seronok, nikmat, enjoy, takut jalan ke situ. Allah kata tak sama benda ni. Jaga elok. Dan kita eloklah diri kita daripada riak. Nak jaga amalan kita dari riak. Dan satu lagi pasangan kepada riak. Saya ingat riak ni kita boleh lawan lagi. Satu lagi yang kita takut kita tak boleh lawan ni apa tuan-tuan. Riak saya ingat kita mungkin boleh kontrol, main kuliah ni boleh kontrol lagi riak. Ujub lagi bahaya daripada riak. Sebab riak kita boleh kontrol lagi. Sebab riak ni apa? Dia buat sesuatu benda liyara'un nas, untuk orang tengok dia. Tapi ujub ni tak perlu orang tengok dia. Ujub ni dia takjub dengan diri dia. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik pun dia boleh dosa ujub. Mana dah hilang kampung ni orang macam aku. Dia fikir seorang-seorang dia ni. Ataupun dia tengok member dia riak, dia boleh kata, ujublah aku ni tak riak macam dia. Itu ujub dah. Memang bahaya dah nak jaga ujub ni. Oi, dia takjub, dia ajib dengan diri dia. Bila dia boleh buat sesuatu benda, kau kemas kau. Dia tak kata di mulut, tapi tak ada orang macam ni tu. Ataupun bila dia tak buat satu-satu kejahatan, dia bangga dengan benda tu. Dalam erti kata ujub lah. Bukan dalam bangga, bukan kata bangga, dalam kita kata seronok, syukur dah. Dia kata ujub. Macam tu lah, aku boleh buat benda ni. Dia rasa lagu tu. Dia bangga dengan diri dia. Banyak tuan-tuan sekarang. Dia upload dekat media-media sosial dia. Bukan saya kata orang yang upload tu semua orang yang riak, tidak. Riak satu bab. Orang yang upload riak ni bepik kedai tu kita tak tahu. Kita tak boleh ukur riak dah. Dia riak, dia tak riak, kita tak tahu. Tu Allah punya kerja. Ya? Kita jangan kata dia riak, kita tak tahu. Tapi ujub ni kadang-kadang dia akan post, alah kita ni biasa aja, susah aja kita ni, biasalah kita ni sini orang susah aja, makan musim sikit je, tapi boleh je hidup kita ni cakap makan roti sekeping tu. Ada orang post contoh macam tu, kena sebiji ayat macam ni saya pula kena. Dah saya mereka ayat ni dah. Ya. Kita ni orang susah, tapi bolehlah setakat keping roti tu boleh hidup insya-Allah tak. Itu ujublah dengan diri dia. Walaupun dia nak beritahu dia okey, dia nak beritahu yang aku ni tak ada apa, tapi aku ni ajib dengan diriku, aku tak anjuk diriku ni keping roti pun aku boleh hidup dah. Ataupun dia duk nasihat orang dalam arti kata agar orang ikut cara dia. Ikutlah cara saya, umur baru 31 dah settle semua loan. Macam ni lah anak-anak dia mula. Dia duk karang ayat macam tu. Kita tahu dia ni cukup bangga dengan diri dia, tapi kita jangan tuduh kan. Kita ni sendiri jaga daripada benda-benda tu. Tu saya kata riak ni kita boleh kontrol lagi sebab kita tak mau orang tengok, tak mau tahu sudah. Tapi ujub ni takut tuan-tuan, kadang-kadang duk kata seorang-seorang, aku ni kira kemas juga no. Yang tu takut ni. Istighfar tu. Saya tak kata kat orang, saya kata kat diri sendiri ni. Kadang-kadang kita duk main juga setan ni. Dia tak dikecau kita takut riak, dikecau kita takut ujub. Yang tu kita masuk sedap kan, alhamdulillah syukur ya Allah sedap. Tak apalah. Tu tak apa, tu kau ujub ni. Kira kalau orang lain buat silent speech biji pun tak jadi macam aku buat tau. Dia bukan bagi orang dengar. Dia bagi diri sendiri dengar ya. Ujub ni level dia sama dengan riak. Tapi nak kontrol ujub lagi susah daripada riak. Jadi jaga elok. Baik, Allah Taala alam tuan-tuan, minta maaf terlebih masa.
bulan depan puasa lagi. Ada lagi no, boleh ke insya-Allah bulan depan no. No? Bulan 3 puasa tak ada kot no. Tuan-tuan buat tarawih kat sini. Buat no. Tarawih lah imam kita Syekh Mahir Al-Mayaqali sedap. Jangan lupa tahniah Ustaz no. Naik Johan negeri Ustaz. Hebat. Seronok saya tengok, saya rasa macam first time saya tengok. Saya duk tengok dia tahu musabaqah Quran ni. Tapi saya tengok tengok orang yang tak kenal. Tapi tahun ni pertama kali saya tengok orang yang saya kenal. Saya rasa seronok tengok. Allahu akbar. Allah Ta'ala, tuan-tuan saya minta maaf kalau tabiat kurang. Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa sallallahu alaihi wasallam wal malaikatil muqarrabin wa hidayatan arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.